Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ani Akhlami Aslim. Saya dari FKP, Fakulti Kejuruteraan Pembuatan dalam jurusan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan. Jadi, saya akan serba sedikit menerangkan apakah pengalaman saya ketika saya mengundi. Jadi, ini adalah pengalaman yang kedua saya. Kerana pengalaman pertama saya semasa saya mengundi adalah di mana tahun lepas, tahun 2021, iaitu Pilihan Raya Negeri Melaka. Saya telah mendaftar sebagai pengundi dan juga saya melaksanakan undi pos kerana saya menjadi petugas untuk SPR. Dan pada tahun ini juga saya melaksanakan undi pos, okay? Kerana saya telah diamanahkan untuk menjadi petugas semasa SPR. Jadi saya telah mengalami 2 kali di mana saya menjadi petugas lah. So saya tidak merasalah celup jali. Tapi apa yang saya nak gambarkan kat sini iaitu perasaan saya yang agak excited kerana setiap kali mengundi saya ditugaskan untuk menjadi kerani penyemak. Dan ini dapat sebesikit beri saya pengalaman yang baru dan pengalaman kali kedua untuk saya buat yang lebih baik lah. Jadi baik, makna mengundi bagi diri saya, mengundi ni satu tanggungjawab rakyat Malaysia yang kita kena buat. Kerana sebagai rakyat Malaysia, kita berhak tentukan siapakah kerajaan kita. Dan dalam sistem demokrasi di negara yang berperlembagaan ini, saya rasakan kita berhak menentukan siapakah pemimpin yang kita mahukan. Dan hak adalah di tangan kita sebagai rakyat Malaysia lah. Jadi mengundi ni juga haruslah diberi kesedaran oleh anak muda, lebih-lebih lagi bila undi ini telah turun kepada undi 18. Jadi undi 18 melibatkan rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas dan sebelum ni hanya 21 tahun. Mengharapkan agar perubahan yang lebih baik dibuat kepada negara. Dan pada 19 November lepas, kita dapat bukti bahawa rakyat telah pun menentukan undi mereka. Jadi undi sekarang ini kerusi parlimen tidak dapat capai majoriti kerana kesefahaman ataupun kesependudukan rakyat Malaysia ini terbahagi kepada 2 ke 3 bahagian lah. Jadi mereka rasakan manifesto yang dibawa oleh pemimpin-pemimpin daripada Pakatan Harapan, daripada Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional khususnya dapat memberikan mereka satu wadah yang baharu ataupun satu pandangan yang jelas apa yang kerajaan, jika kita undi, apa yang akan dibentuk oleh kerajaan tersebut. Jadi saya rasa peranan saya sebagai belia, lebih-lebih lagi dalam media sosial, amatlah penting dan ianya berguna dari fasa-fasa sebelum Malaysia memilih. Kerana media sosial ni sekarang kita tahu rakyat Malaysia hampir kesemuanya menggunakan media sosial, lagi-lagi berumur 18 tahun ke atas. Dan apabila satu-satu manifesto ataupun satu-satu parti tersebut mengeluarkan kenyataan ataupun mengeluarkan poster dari segi bentuk dalam media sosial, akan lebih lagi memudahkan proses mereka dalam fasa meraih undi ataupun kita panggil dalam fasa berkempen selama tempoh 2 minggu sebelum pilihan raya. Jadi apabila satu-satu calon di kawasan saya sendiri mengetengahkan poster dari pelbagai parti untuk membuang undi, untuk kita sebagai rakyat Malaysia membuang undi dan mengundi mereka, justru saya lihat perkara ini haruslah diketengahkan dan ditambah baik. Kerana ada di kalangan rakyat Malaysia yang tak nak ambil tahu pun tentang calon ataupun kita punya satu calon di kawasan. Jadi berhaklah kita memudahkan urusan dengan keadaan media sosial sekarang ni lah. Jadi pandangan saya mengenai politik semasa di negara, saya rasakan bahawa politik sekarang
kita haruslah belajar daripada sejarah. Jadi bila kita tak belajar daripada sejarah, kita akan mengulangi sejarah tersebut. Dan pemimpin-pemimpin parti politik kena faham bahawa rakyat Malaysia ini perlukan suara yang jitu untuk mereka membentuk kerajaan. Jadi apabila sebelum pasca Malaysia memilih, mereka telah mengeluarkan banyak macam-macam janji yang ditaburkan untuk negara. Jadi apabila negara telah memilih, mereka haruslah menjadi orang yang bijaksana dari segi wakil rakyat. Mereka kadang-kadang terlupa bahawa mereka adalah wakil rakyat. Jadi mereka sebenarnya harus mencari inisiatif bagaimana nak selesaikan masalah supaya kerajaan dapat dibentuk. Apabila kerajaan ini tergantung ataupun orang panggil hang parlimen, kerajaan pun banyak di kalangan penduduk Malaysia sendiri bengang ataupun terasa panas apabila semua aktiviti dagangan antarabangsa sebagai contohnya ekonomi kita tidak dapat berkembang dengan baik kerana tiadanya kerajaan yang dapat ditubuhkan sekarang ini. Ini inflasi ini dapat kita lihat dari segi ekonomi dan juga pelaburan di negara kita sendirilah. Justeru saya mengharapkan perkara seperti ini dapat diselesaikan dengan cepat supaya kerajaan dapat dibentuk dan juga terutamanya untuk rakyat Malaysia iaitu subsidi dapat diberilah. Kerana dari mana datangnya cukai kalau tidak daripada kerajaan. Jadi perkara ini mungkin dianggap biasa bagi golongan M40 dan ke atas, tapi saya percaya bahawa golongan B40 takkan tahan lama sekiranya negara tidak ada kerajaan lah. Dan apabila politik ini tak dapat dibentuk, kita merasakan bahawa mereka telah mencuba sedaya upaya untuk membentuk kerajaan. Malahan tiada majoriti mudah pun dapat dibentuk. Dan saya mengharapkan agar parti-parti politik ini berdamailah dan usahalah sebaik mungkin untuk mewujudkan satu aliran yang sehaluan bagi membentuk kerajaan. Tak kisahlah dari parti mana pun, asalkan mereka tahu bahawa sumber daripada rakyat Malaysia punya keuntungan ataupun rakyat Malaysia punya pelaburan adalah dari tunjangnya daripada kerajaan. Dan saya mengharapkan kerajaan dapat fikir sesuatu selepas dilantik dan agar ada sinar bagi rakyat Malaysia supaya membentuk satu kerajaan yang stabil dan harmoni. Terima kasih.